Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh rakyat setempat. Bagi Yang Berhormat Saudara Huan Cheng Guan, beliau sentiasa berkhidmat untuk rakyat bagi mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh rakyat. Antaranya, masalah kesesakan jalan raya di kawasan Prai kerana pembangunan yang begitu pesat di kawasan tersebut. Ini menjejaskan keselesaan penduduk sekitar dan juga institusi pendidikan di situ, seperti Sekolah Kebangsaan Saint Mark di Prai. Saya sebagai penduduk di sini rasa sedikit tidak puas hatilah tentang pembangunan yang sedia ada ni. Pembangunan ni memang kami sukalah, tapi disebabkan kami terpaksa ambil jalan yang lebih jauh, sehingga lebih kurang 4 km untuk menggunakan jalan raya BUR yang baru ni untuk ke Batuas dan kawasan sebelah-sebelah utara. Jadi sekiranya kawasan ini ada susur keluar dan susur masuk, saya rasa pengguna tol ini akan lebih bertambah, di mana penduduk tempatan boleh menggunakan secara maksima kemudahan yang sedia ada. Jadi sepanjang masa sejak dilancarkan, kami terpaksa mencari laluan pintas untuk keluar masuk, pusing ikut kampung, masuk dalam taman dan sebagainya. So saya minta kalau boleh ubahkan sikit laluan supaya kami ada jalan keluar dan jalan masuk. Keadaan di sini memang seperti mana kata, memang serius lah. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan di kawasan sini, tengok di tepi saya terdapat masjid. Dan selepas ni kita sini ada sekolah. Dan baru-baru ini dengan pembukaan Pasar Raya Giant dan juga pembinaan Prima Prai, iaitu satu projek pembangunan yang memanglah terdapat beribu-ribu rumah di kawasan sini. Dan juga BOR, iaitu Batu Outer Ring Road di belakang saya sini. Dengan pembinaan yang begitu pesat, tapi jalan yang mereka buat, yang mereka rancang begitu sempit saya. Jalan yang begitu sempit, saya amat hairan lah. Saya minta tahu macam mana pembangunan yang dirancang ini langsung dia tidak mengambil kira pembangunan di kawasan ini. Dan saya minta tahu macam mana keadaan ini boleh berlaku. Dan memang saya terdapat banyak pengaduan dari penduduk di kawasan sini. Memang mereka banyak marah, penduduk sini kan. Banyak marah sama wakil rakyat. Mereka kata wakil rakyat tak buat apa. Sedangkan saya sebagai ahli parlimen, saya minta tahu macam mana perancangan ini semua boleh dijalankan kan. Dan saya pun tidak dimaklumkan oleh pihak PBT. Raja apa? Raja 2. Baca cuci ya badan Raja 2. Tengok sini, tengok TV. Jadi bagaimana Yang Berhormat tentang sekolah Saint Mark Prai ini yang nampaknya dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang besar, tapi dia tersorok di belakang? Ya. Memang saya rasalah dalam negara kita sejak merdeka, saya tak pernah nampak sekolah yang seteruk ini. Dan sekolah ini, kalau nak masuk ke sekolah ini, dia kena masuk melalui lorong belakang. Saya nampak ini salah satu sekolah di negara kita yang masuk melalui lorong belakang saya. Dan sekolah ini cukup teruk lah, kan? Dan saya selaku ahli parlimen sini, saya merasa malu. Mereka kata parlimen Batu Kawan merupakan satu parlimen yang maju di kawasan bandar, tapi macam mana boleh dapat sekolah yang begitu dive di kawasan ini, dikeliling oleh semua pembangunan yang begitu mewah, tapi pemaju langsung tak ambil tahu pasal sekolah. Ini yang masalah. Macam mana dia punya perancangan? Apakah PBT dia tidak mensyaratkan bahawa pihak pemaju kena bantulah sekolah ini bila bangunan kawasan ini, kan projek berpuluh-puluh juta ringgit di kawasan ini oleh pemaju Prima Prai, tapi sekolah langsung tak hiraukan. Parking mentara untuk cikgu, untuk guru yang nak parking tu terpaksa parking ke lorong sana. Saya minta Kementerian Pelajaran Malaysia mai tengok sendirilah, turun ke padang lah, lawat sendiri tengok apa yang berlaku di kawasan ini. Tak payah selalu cakap tak ada guna itu. Turun ke padang dan tengok sendiri. Pada keesokannya, kru kawasan saya menerima panggilan bahawa Sekolah Kebangsaan Saint Mark Prai telah dilanda banjir kerana hujan yang berterusan selama 3 jam. Ini telah menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa dibenarkan pulang, kecuali pelajar tahun 6 kerana menduduki peperiksaan bagi persediaan menghadapi UPSR akan datang.
Terdapat juga rungutan yang dikemukakan oleh Persatuan Penjaja di Pasar Chai Leng Park berikutan premis mereka dipindahkan. Bagi meninjau lebih dekat lagi permasalahan ini, apa kata kita bersama Yang Berhormat Saudara Huan Cheng Guan dan Persatuan Penjaja bagi menjelaskan situasi sebenar yang berlaku di Pasar Chai Leng Park ini. Apabila pasar ini sudah dipecahkan, kemudian peniaga-peniaga diletakkan di sebelah bawah sana. Jadi apa masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga? Peniaga-peniaga berada di tempat temporary itu, masalah banyak sebabnya tempat suasana situ ayak bertakung dengan kotak-kotak, dengan meja-meja semua masalah. Lagipun tempat sempit. Itu macamlah kami persatuan harapnya ini kerja, ini projek boleh jalan dengan semungkin cepat. Sebab ini Chai Leng Park ada juga satu bandar yang besar. Ya, ini yang kami harapi. Jadi masalah macam mana dengan masalah lalu lintas jalan raya? Lalu lintas dengan kereta parking semua masalah lah. Ya. Sebenarnya Pasar Awam ini pihak Majlis Perbandaran Seberang Perai yang nak buat untuk naik taraf Pasar Awam ini pada bulan Ogos 2005. Pasar Awam ini telah ditender oleh pihak kontraktor untuk naik taraf. Tapi selepas tender, maka penjajah-penjajah sini telah pindah ke bawah sana untuk berniaga, dan sini semua petak-petak yang minyak ada telah dipecahkan, kan? Tetapi masalahnya selepas 2 minggu yang kontraktor dapat itu kerja, kontraktor itu hilang selepas 2 minggu. Saya pun heran macam mana lepas tender 2 minggu kontraktor boleh hilang. Begitu saya. Kan? Maka sekarang telah menyebabkan banyak masalah kepada penjajah di sini. Kan? Dan bila saya tanya kepada Majlis Perbandaran Seberang Perai, macam mana baru tender, lepas tender 2 minggu saya, kontraktor sudah tak dapat bekerja, pihak majlis menyatakan bahawa kiraan salah. Kiraan salah dan pihak kontraktor tak mampu untuk melaksanakan kerja ini.